kita tak sediakan, kita tak postkan benda ni. So kita guna apa yang ada je. And then barang-barang yang perlu ada, gunting. Kita perlukan gunting untuk memotong kertas. Okay. And then kita perlukan corrugated fiberboard. Okay. Fiberboard ni kalau tak ada, boleh pakai kotak-kotak yang dipanggil macam mountain board lah. Tapi mountain board tu sebenarnya keras tau. Susah untuk korang lipat. Kalau boleh cari corrugated box yang Kak Zah tunjuk dalam gambar ni. Kalau boleh lah. And then dekat Shopee ada, Kak Zah ada Google. Memang murah je. Korang nak buat kotak pun kecil tak? Tak besar. Sekeping saiz A4 tu boleh dapat satu kotak. Boleh dapat satu kotak. Okay, and then ruler pembaris untuk korang ukur. Kira lah pembaris jenis apa pun. And then hot glue gun. Kak Zul tak ada hot glue gun. Tapi Kak Zul ganti dengan ni. Sebab hari ni Kak Zul akan demo guna kertas biasa sahaja. So Kak Zul pakai ni. You all pakai card atau board tu kena pakai hot glue gun. Kalau pakai ni tak load. Okay. Sebenarnya sebelum ni kami pakai pin. Ada pin khas. Butterfly pin. Tapi benda tu ada dekat sini sahaja. Dekat pustaka, kat kedai buku Kak Zul try cari tak ada. So susah untuk korang pakai pin tu, butterfly pin. So korang pakai hot glue gun sahaja untuk lekatkan. Okey. Pertama sekali sebelum korang design, Azul ada design template. Template ni Kak Azul tak letak saiz dia berapa hingga berapa. Sebab ini yang Kak Azul dah print ya. Supaya senang nanti nak potong. Sebab apa Kak Azul tak letak saiz? Sebab ia bergantung kepada saiz spesimen yang kita nak simpan. Okey, kalau besar, kena besarkan lagi saiz kotak ni. Nisbahkan dia. Besarkan the whole picture. Kalau kecil, kecilkan the whole picture. Gunakan scale. Okey, kena pandai sikit. Kena kreatif. Okey. Lepas tu, ini adalah untuk satu penutup, satu kotak. And then dia ada base satu lagi. So, kena buat dua. So actually kita boleh lipat je dua macam ni. So design ni kalau perasan kalau satu saiz A4 kita boleh dapat dua lah. Okey, kita boleh dapat dua bentuk kotak macam ni. So satu boleh jadi tapak, satu boleh jadi penutup atas. Okey, macam mana nak tahu itu tapak atau penutup? Saiz penutup, dengar saiz penutup perlu lebih besar daripada saiz tapak. Kalau ini tapak, tapak kena kecil sikit. Kurangkan beberapa, nak kata cm besar sangat kan, mm. Kurangkan beberapa mm sahaja. Setengah mm. Okay, 0.5 mm kurangkan sikit. Setiap saiz ni. Setiap ni kurangkan. Kurangkan beberapa mm. Okay, so kalau contoh template yang Kak Azul bagi tu, ini adalah saiz 8. Lebih kurang 8.2. Ini 8.2. Ini 7. 7.5. Okay. So, Kak Azhar boleh draw balik je. Apa yang korang kena buat, korang boleh print. Korang boleh print ni, template ni. And then lukiskan balik di atas corrugated paper tu. Okay. Bayangkan ini adalah corrugated paper. And then lukis je balik template ni. Alright. So, just ambil balik. Tarik je. Ini pun tarik sahaja. Nak tahu berapa panjang dia? 7.5. Yang ni 2.
Okay, Kak Azul kecilkan sikit. Untuk template ni, Kak Azul kecilkan sikit supaya yang jadi penutup. So, ni 7.5. Kurangkan sikit. 7.25. Benda ni asas je, senang sahaja. Cuma perlu dilukis di atas corrugated paper. Okay, so nampak dah. Kita dapat dah satu tapak kat sini. Yang mana yang ini lebih kecil daripada yang penutup ni. Okey, dinding dia kena sama ya. Dinding yang ni 1.8. Ni pun kena 1.8. Berarti kan tak sama tinggi dinding kan? Alright. Very simple. And then kerat. Faham ke tak ni? Ke Kak Azul cakap seorang-seorang ni? Gunakan gunting. Okey, kalau boleh gunting besar ya sebab corrugated paper tu agak keras. Berbanding dengan apa yang berbanding dengan kertas A4 yang Kak Azul buat ni. Nampak macam simple je kan? Tapi banyak benda nak kena buat ni. Ini bayangkan untuk satu spesimen korang. Kalau banyak, 3,000. Sangat nampak kotak. Tapi itulah yang basic Kak Azul belajar ya. Kena buat kotak asas. Okay. So, ini satu bahagian penutup. Faham ni. Okay. Untuk satu ni, perasan ada garis dot-dot-dot Kak Azul buat ni. Garis dot-dot ni kita kena gunting sedikit. Okay. Gunting sedikit. Bukan gunting sampai habis. Okay. Gunting sedikit. Macam ni. Supaya nanti kita boleh tegakkan dan lipatkan dia. Sikit. Korang boleh buat lagi hebat lagi. Ni asas je ni. Okey, nampak line dekat sini? Menjadikan dia punya base. Lipat je. Lagi kemas korang buat, lagi cantik kotak tu nanti tau. Okey, bila dah tegakkan. Akan nampak macam ni. Okey. Ini bergantung kepada saiz spesimen ya. Okey, kenapa Kak Azwar titik dekat sini? Okey, perasan tak kenapa Kak Azwar titik? Yang lebihan tu sebenarnya kita akan gamkan dia. Okey. Kita akan gamkan tapi bukan di sebelah luar ya. Kita akan gamkan sebelah dalam ni. Kalau dulu kita pakai uh, butterfly clip tu, kita akan tebuk sini. Tebuk sini dan kaki dia akan masuk dalam. So, sekarang ni, you all gamkan di dalam. So, katakan ni hot glue gun. Sebab tidak memberi kerjasama.
Okay. Very simple. Every side tu dotkan dia pakai hot glue gun. And then tekatkan. Macam main origami pula hari ni. Okay. Azwar perasan ada yang lebih dekat sini. Ada lebih sikit. So, yang ni korang kena adjust ya. Maksudnya template kat Azwar tu ada yang lari sikit ni. Tapi kotak ni dah jadi dah kotak. Okay. So, buat yang sama juga untuk bawah dia. Supaya nanti dia akan boleh sarung. Ini paling asas, paling senang. So, minggu depan, kita akan tengok output daripada video 1, video 2. Dan kalau boleh, minggu depan Kak Azhar nak tengok kotak ni ada lah ya. Untuk minggu ni, kita tak perlu buat video. Tapi Kak Azhar nak hasil kotak tu ditunjukkan. Kita tengok. Pakai kertas A4 mudahlah sikit. So, korang pakai kad tu keraslah sikit. Sayang korang tak ada dekat sini. Sebab tak boleh belajar buat apa nama kertas acid free paper tu untuk bentukkan jadi cushion untuk coral punya storage. Kalau korang ada sini boleh Kak Azhar ajar. Sebab kertas tu tak boleh nak post. Alright, guna step yang sama je. Apa yang penting kekemasan korang buat tu. And then kualiti kertas yang digunakan untuk menjamin penyimpanan spesimen. Dan testing boleh tutup ke tak. Okay. 6. Okay, jadilah kotak kita yang paling simple dan paling cantik. So, pastikan tapak dia kecil sikit. Okay. Katakan korang dah siap dah kotak ni. Okay, contoh spesimen. So, ada siput dekat sini. Dan ataupun okey, dalam ni Kak Azhar tak beritahu polystyrene. Okey, ada foam cube Patutnya item nombor 4 ada foam cube. Tapi tak ada ya.
Okey, form cube tu yang kita gunakan dekat RC ni. Ini form dia yang memang beli khas untuk kita punya dry specimen, yang mana kita akan gunakan untuk elakkan dia daripada bergerak uh, daripada satu tempat ke satu tempat ya. So kalau ini dia dah siap potong, kita boleh cabut je. Kalau tak ada ni, boleh gantikan dengan spine biasa ya. Korang potong petak. Biasa kita akan pakai 2 hingga 4. Tengok pada saiz. Okay, so Kak Azwa prepare dekat sini 4 form. Supaya korang tahu macam mana nak guna. Okey, kita tengok kita punya spesimen. Ini contoh untuk si horse ni. Nampak tak korang? Nampak kan? Okey, apa yang korang perlu buat? Form ni perlu diletakkan dan digamkan untuk sendal spesimen. Untuk sendal dan pegang spesimen. Okay, contohnya macam ni. Untuk ekor, kapitkan kiri kanan. And then, satu di bahagian dagu si horse ni, satu lagi di bahagian atas. Okay. So, contoh dia macam ni. Okay, yang ni Kak Azhar tak gam lagi. Pakai hot glue gun, gamkan sponge ni. Okay. Sponge ni digunakan untuk tahan spesimen daripada bergerak. Even kita goncang pun nanti kotak ni, spesimen tu dia tak akan bergerak. Okay, ini contoh untuk seahorse. So, kita letak balik. Seahorse ni bentuk dia macam tu kan, panjang. So, untuk siput yang jenis macam ni, kita boleh gunakan juga sponge ni. Okay, tengok dia punya bahagian mulut ni, yang ada lubang tu, tekupkan ke bawah supaya dia potensi untuk bergolek tu kurang lah. Dan kepitkan kiri kanan yang belah atas ni, yang belah paling besar. And then di kanan lagi untuk belah yang paling kecil. Okay, so macam ni. Okay, nampak Ini contoh untuk pastikan dia tak bergerak. Sebab spa ni bila kita nak ambil senang je, kita boleh ambil macam tu dan kita akan masukkan balik. Selit. Dia span dia ada macam kata berdenyut. Dia memberikan bounce back kan. Jadi tidak menekan dan tak memegang spesimen dengan terlalu kuat. Okay, so ni contoh untuk yang jenis panjang. So yang jenis bulat macam ni. Kalau jenis bulat macam ni, ada lubang kat sini, pastikan lubang ni hala ke bawah. Okay. Sampai ke bawah, and then you boleh sendalkan kiri kanan ni. Okay, macam ni. Pegangkan dia, empat sudut. So, spesimen ni dalam keadaan selamat lah. Boleh. Okay. Cara penyimpanan spesimen kering. Okay, kita ada 5 minit lagi kelas kita. So, nampak mudah. Senang cara penyimpanan ni. Kos pun taklah terlalu tinggi. Yang penting kena ada coagulated paper, hot glue gun, then foam jenis sponge. Walaupun sponge ni special, berada dekat RC ni je, you all susah nak cari sebenarnya di luar, tapi boleh gantikan alternatif sponge lain. Potong cube-cube kecil comel macam ni, lebih kurang 1 cm je. Lebih kurang 1 cm kali 1 cm. Senang, korang boleh letak je hot glue gun dekat belakang, dan letak je kat dalam ni. Okey. Sama juga dengan bivalve korang yang siput jenis sebelah. Okey. Boleh digunakan juga, and then letakkan sponge tu, lekatkan supaya korang punya bivalve tu tak bergerak. Block resin lagilah mudah. Sebab block resin bentuk petak macam tu kan. So Kak Azhar harap korang boleh cuba,
And then minggu depan waktu bahagian output tu kita boleh tengok hasil kotak yang you all buat semua. Okay? Ada apa-apa soalan? Span tu boleh guna span cuci pinggan mangkuk tu ke? Okey, boleh guna tapi cari yang jenis padat. Ada span cuci pinggan yang jenis padat dan ada yang jenis lembut sangat. Yang lembut sangat tu kalau boleh elakkan. Sebab kalau yang lembut sangat tu dia tidak memegang spesimen sebenarnya. Cari yang jenis padat sikit. Ni ada jual. Jadi clear kat Zah. Alright. So benda mudah je. So cuma nak kena praktis. Bila lagi kerap korang praktis, lagi mudah satu kerja tu. Macam Kak Azwar dah biasa buat kotak ni, so mudahlah sikit. Kan? So sebenarnya orang perempuan, orang lelaki sama je. Yang padat try guna span basuh kereta. Tu. Zul Hakim tu dah biasa pakai dah tu. Ataupun kalau korang tak nak beli, boleh cari je sponge yang biasanya ada dekat dalam kat mana kita biasa jumpa kalau kita beli benda-benda elektronik tu. Kalau guna yang orang buat cucuk bunga bila kahwin tu. Oh, sponge bunga warna hijau tu ke? Jangan pakai yang tu. Yang itu dia berdebu. Dia diserbuk. Itu bukan sponge. Dia panggil apa tu ya? Sponge bunga tu. Ada yang jenis basah, ada jenis kering kan. Jangan guna yang tu. Yang tu dia berdebu. Okay. So, itu sahaja untuk kelas kita pada minggu ini. Ke-12 dah. Polystyrene boleh pakai sebenarnya tapi dia tak ikut spek. Jangan pakai polystyrene yang bulat-bulat tu. Dia tak ikut spek kita. Sebab kita dah cakap jangan simpan guna polystyrene. Okay. Kalau boleh sponge. Jangan polystyrene. Saya perlukan 2 kotak ke kalau letak sekali bivalve dah proses. Okey, kalau boleh asing. 1 spesimen, 1 kotak. Sebenarnya yang perlu bekas adalah bivalve tu. Block resin tu tak perlu bekas atau tak perlu kotak sebenarnya. Tapi kalau you all rajin, buat dua-dua. Okey. Yang wajibnya yang tempat letak bivalve, jadikan kotak. So, ukur ikut bivalve. Kalau yang jenis kecil bivalve-nya, bolehlah buat saiz template kat Azwar ni. Tapi kata kalau bivalve korang tu panjang, terkeluar daripada template ni, so adjust lah template tu. Okay. Nanti kan guna template kat Azwar tapi bivalve tu besar, panjang, terkeluar. Tak muat lah nanti nak isi bivalve tu. That's why Kak Azwar tak letak saiz dekat template tu. Yang penting kena buat 2. Satu untuk penutup. Ingat, penutup kena lebih besar. Dan satu untuk base. Tapak dia kena lebih kecil. 0.5 kecil sikit. Semua pendekkan 0.5 daripada penutup. Baru you all akan dapat kotak yang betul-betul muat macam ni. Masuk elok. Okay, Kak Azhar masih lagi baca chatting untuk siapa-siapa yang nak tanya sebelum kita habis. Ada masa berapa? 2 minit lagi. Kalau semua faham, kita kan cakap kalau tak ada calculator board, guna kotak pun tak apa. Yang ada layer calculator. Yes. Kotak yang biasa dekat rumah warna coklat tu. Sebab dia ada calculator dalam.